أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Maksudnya, mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi peringatan. Pemberi ingatan. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima Islam, menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Akan tetapi sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur engkar, maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, dan selain dari itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Ayat yang dibaca ini, Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tanda-tanda kejadian alam adalah dalil kepada adanya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat, dan kepada seluruh manusia, Arab dan bukan Arab. Firman Allah Ta'ala, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?" Adakah mereka tidak melihat bagaimana binatang unta diciptakan? Allah Ta'ala suruh orang-orang Arab melihat binatang unta, iaitulah binatang yang hidup di padang pasir yang kering kontang, yang tidak ada air. Binatang yang besar dijadikan oleh Allah dengan sifat yang menakjubkan. Boleh berjalan jauh walaupun berbulan-bulan perjalanan. Tak minum air dalam masa yang lama. Sebulan tak minum air tak apa. Ini binatang unta. Binatang yang sangat sabar. Boleh dimakan dagingnya, diminum susunya, dan disimpan di dalam jasadnya air. Boleh simpan air dalam jasad. Dan sebab itulah dia boleh musafir berbulan-bulan lamanya. Abu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, penglima Islam yang terkenal, dia ambil tindakan disipilin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Khalid ditugaskan untuk memerangi Iraq, dan dia berjaya memerangi Iraq, menawan Iraq, hampir menjatuhkan kerajaan Parsi. Setelah dia berjaya membantu Iyad bin Ghunaim, seorang penglima, Sayyidina Abu Bakar kata, "Wahai Khalid, mu pimpin tentera di sebelah selatan, Iyad pimpin tentera di sebelah utara.
barang siapa yang dulu sampai di bandar Al-Qadisiyah, pusat kerajaan Parsi, dialah yang menjadi panglima tertinggi tentera. Tiba-tiba Khalid sampai dulu dia Al-Qadisiyah. Ia dikepung oleh tentera Parsi dan Rom di utara. Dan Khalid membawa tenteranya membantu Iyad bin Ghunaim yang dikepung dan berjaya menyelamatkan Iyad. Lalu setelah berjaya mengalahkan tentera Rom, sebahagian tentera Rom dan mengalahkan tentera Parsi, lalu dia mengalahkan tenteranya balik ke Al-Qadisiyah, pusat kerajaan di masa itu. Dia suruh tentera dia pergi dulu, lepas tu dia senyap-senyap pergi haji, kerana musim haji. Senyap-senyap pergi haji dengan pasukan berkuda yang dianggap kenderaan yang paling laju di masa itu. Dia pergi haji di Mekah, lalu orang tengok dia duduk cukup kepala di Mina. Macam mana pula Khalid ni? Dia ditugaskan untuk pergi memimpin tentera Islam, tiba-tiba pergi ke Mekah pula dah. Lalu diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa dia tengok Khalid duduk cukup kepala dekat Mina buat haji. Lalu Sayyidina Abu Bakar tulis surat pada dia, wahai Khalid, awak telah melakukan satu kesalahan. Awak ditugaskan untuk memimpin bala tentera. Tiba-tiba awak pergi buat haji, tinggal anak-anak buahmu di Iraq. Aku hukumkan kamu, wahai Khalid, pergi ke Syam. Mau pergi ke Syam, bantu Abu Ubaidah yang dihantar ke Syam untuk menghadapi tentera Rom. Lalu Khalid berfikir untuk meredah padang pasir daripada Iraq ke Syam, tidak melalui Taif, tak melalui Mekah dan tak melalui Madinah. Terus mengharungi padang pasir daripada Iraq terus ke Syam. Tidak ada manusia di tengah jalan. Bagaimana nak buat? Lalu Khalid memanggil orang Badui. Tanya orang Badui, ada air tak tengah jalan? Tak ada. Tak ada air tengah jalan. Mati. Nak bekal air tak cukup, mati. Macam mana nak buat? Kata orang Badui, ambil boleh 20, 30, 40 ekor unta, suruh unta puasa. Suruh unta puasa. Puasakan unta tu sama seminggu, 2 minggu, lepas tu minum air dia tu. Minum air. Biar unta tu minum banyak-banyak. Lepas tu jalan dengan unta tu. Setelah habis air, sembelih. Sembelih ambil air dalam unta tu. Sembelih, lepas sekor-sekor sembelih. Berapa hari sekor, sembelih sehingga sapa ke Syam. Boleh sapa. Ini cerita unta ni. Tuhan jadikan unta binatang yang menakjubkan. Di mana Khalid menggunakan kepakaran orang Badui tentang binatang unta. Lalu dibuat sebagaimana orang Badui suruh. Orang Badui suruh, kemudian memang betul lah, siapa tengah jalan air habis, padang pasir tak ada air, unta dia sembelih unta, habis 2, 3, 40 ekor unta habis unta, air tak ada, tak siapa lagi ke Syam. Nak buat macam mana? Panggil orang Arab Badui tadi, dibawa, macam mana air dah habis ni? Kata orang Arab Badui itu, mu tunjuk ke aku kelabut mata, orang tua dah. Orang tua memang pengalaman dia lebih. Mu tunjuk pada aku pohon kayu, kalau tengok daripada jauh nampak macam orang duduk, dia kata orang Badui ni. Lalu dibawa, nampak pohon kayu macam orang duduk, pergi. Gali bawah tu, gali. Potong, ada air dalam. Maka air dalam ada di pohon kayu yang menyimpan air di padang pasir. Di sini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala jadikan pohon kayu dan binatang perkara yang mengherankan, yang menakjubkan. Ini menjadi dalil kepada kekuasaan Allah. Dan untuk menolong manusia, untuk membantu manusia ketika menghadapi kesusahan. Apalah yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak melihat bagaimana binatang unta diciptakan oleh Allah? Tengok binatang unta. Disebut di sini unta. Begitulah juga dengan binatang-binatang yang lain. Lembu, kobra, kambing, biri, ayam, itik. Mereka yang mengkaji ilmu hayawan akan menemui
tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala daripada haiwan. Sama ada binatang darat, binatang laut, binatang udara yang terbang, masing-masing ada keistimewaan kejadian dia. Ada satu kitab yang dikarang oleh ulama kita, Ad-Dalimi Hayatul Hayawan Al-Kubra, menceritakan rahsia-rahsia binatang. Disebut di dalam itu 1000 binatang. Tiap-tiap binatang tu ada rahsia yang Tuhan jadikan di sebalik kejadiannya. Bukan sahaja ada yang makan daging, ada di antaranya untuk obat pada manusia dengan sukatan-sukatan yang diketahui oleh ahli ilmu dalam bahagian itu. Jangan nak derah baik, gomor banyak-banyak, kau mati derah. Makan obat lebih, nak suruh derah. Kena ada sukatan-sukatan dia. Ahli-ahli yang mengkaji berkenaan dengan dia tahu bagaimana kajian dibuat. Termasuklah binatang-binatang yang najis. Binatang yang najis tu ada di antaranya Tuhan jadikan bukan untuk makan, untuk perubatan. Pakar-pakar perubatan beritahu kepada saya bahawa pada injak jantung babi, injak dia satu-satunya yang boleh digunakan untuk menyelamatkan jantung manusia. Nak makan tak boleh. Dah boleh kedok babi ni? Boleh. Tuhan paman tarra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Ini ayat Quran. Paman tarra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, Quran, ayat Quran, maka dibenarkan kepadanya dengan cara yang tidak melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada ayat Quran. Mana babi ni Quran kata begitu. Nak lawan Quran, lawan lah. Lawan Quran. Nak tunjuk pandai pada Quran. Babi lah, ada tepak dia. Tepak yang Tuhan sebut dalam Quran, bukan untuk makan ke darah, tapi untuk digunakan dalam ilmu perubatan. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak warak makna warak mu dengan Quran. Nak tunjuk warak lebih daripada Quran. Jangan lawan Quran. Ini Quran kata begitu. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana diangkat langit itu. Di sini orang yang mengkaji tentang angkasa lepas menggunakan teropong, menggunakan alat, bukan saja melihat bintang-bintang, cakrawala, bulan, matahari dan lain-lain, mengikut peredarannya. Bahkan orang yang ke laut dapat melihat bagaimana masa bulan kecil air pasang berapa kali, bulan sederhana pasang 2 kali, bulan besar pasang sekali, arus ke timur dan ke barat dipengaruhi oleh peredaran bulan yang duduk di atas kepala kita. Bintang-bintang yang beredar, lihat bagaimana Tuhan jadikan langit diangkat. Itu satu bulan, satu bintang, satu matahari. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Dengan langit itu sendiri yang tak mampu diketahui oleh manusia, hanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada bukit buka dan gunung ganang bagaimana dipacakkan bukit buka dan gunung ganang itu. Bukit buka dan gunung ganang yang ada di atas muka bumi laksana paku dan pasak yang memaku kedudukan bumi ini. Dijadikan oleh Allah dengan pohon kayunya, dengan air yang ada di dalamnya. Titipan air di dalam bukit gunung ganang itu, ada air terjun pula menyalurkan air sungai. Dalam masa setahun dah habis air itu tubik semua. Ini menakjubkan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kena sedar. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Allah taala jadikan bumi di seluruh dunia laksana hamparan. Manusia boleh berjalan, boleh bergerak, boleh bekerja di atasnya dengan mudah dan senang. Kadang-kadang Allah taala ajar jajaran sekali dengan gempa bumi. Dia ajar dengan gempa bumi dia sekali supaya manusia sedar dan insaf. Balik pada Allah taala. Bumi adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak mereka beriman kepada Allah, ajak mereka balik kepada Allah,
ikut hukum Allah Ta'ala, engkau hanyalah ditugaskan untuk memberi peringatan saja, wahai Muhammad. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak ada kuasa terhadap mereka. Nak jadikan mereka itu beriman, itu hidayah daripada Allah. Ada orang yang Allah beri petunjuk pada dia jadi beriman, jadi Islam, walaupun dia duduk di tanah Melayu, duduk di Pulau Jawa, duduk di Australia, duduk di Amerika, duduk di China, masuk Islam. 1000 tahun jarak masa dengan Nabi SAW, tak pernah tengok Nabi pun, dengar cerita saja, masuk Islam, dapat hidayah. Ada orang tu hidup masa Nabi, Abu Jahal. Abu Jahal hidup masa Nabi, anak beranak Nabi, waris Nabi, Abu Lahab, kuat saudara pula. Kelih Nabi dengan mata, nampak Nabi ni benar, baik, amanah, berjuru, cerdik, tidak ada bandingan. Tiba-tiba tak masuk Islam, lawan Nabi. Golongan ahli kitab tunggu di Madinah, tunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Bila Nabi mari, tak masuk Islam, lawan Nabi, racun Nabi, biar Nabi mati, usaha nak bunuh Nabi. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak ada kuasa untuk menjadikan mereka itu beriman, wahai Muhammad. Allah yang memberi hidayah, tanggungjawab engkau memberi tahu saja. Illa man tawalla wa kafar, malaikat mereka yang berpaling dan kufur, yang melawan Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, maka Allah akan azabkan dia dengan azab yang paling besar. Dimasukkan ke dalam neraka, azab yang paling besar kepada mereka yang kafir ini. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka. Kami akan panggil mereka semua kembali kepada kami. Setelah mati, dimatikan, kami balik kepada kami. Tuhan kata, balik pada aku semula, bertemu dengan aku setelah dijadikan hidup di atas muka bumi. Summa inna alaina hisabahum, kemudian terpulanglah kepada kami untuk menghisap segala amalan mereka yang mereka buat di atas dunia ini. Wallahu a'lam.